Salam sejahtera anda bersama saya Naila Huda dalam agenda Awani Asia. Sejak Mac lalu, industri acara mula menarik nafas lega selepas acara langsung muzik dan hiburan dibenarkan semula setelah beberapa bulan terputus punca pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekali lagi dikuatkuasakan. Industri acara di seluruh dunia terkesan, termasuk juga acara hiburan terbesar yang kita cukup familiar seperti anugerah Oscars, Grammys, semuanya terpaksa adaptasi kepada norma baharu. Walau bagaimanapun, saya melihat dalam setiap krisis itu ada peluang untuk pembaharuan. Dan di sini, industri acara boleh memanfaatkan teknologi dan digitalisasi supaya dapat melangsungkan operasi ataupun survive. Dan seawal Ogos tahun lepas, kita lihat Wuhan, China menjadi antara bandar pertama yang mengisytiharkan kes sifar COVID-19 sekaligus dapat menganjurkan acara muzik besar-besaran. Pada jam ini, saya bersama dua tetamu istimewa untuk berkongsi idea serta pengajaran supaya dapat menjaminkan industri acara kalis krisis. Bersedia menerusi Skype jam ini untuk berkongsi situasi semasa industri acara tempatan para Raja Kopal, pengerusi Persatuan Penggiat Festival Antarabangsa Alive, dan juga bersama kami Ahmad Syukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China CRI, untuk berkongsi pengalaman yang berbeza buat industri acara di China. Dan kita nak bermula dengan Para. Boleh Para kongsikan sejauh mana industri acara mengalami impak daripada penularan wabak COVID-19? Okey, selamat petang. Yes, industri acara merupakan salah satu industri yang paling terkesan sebab our nature of business is actually people gathering together. So gatherings are very much the one of the main ways this disease is spreads. So memang dalam 300,000 orang individu daripada keseluruhan ekosistem acara langsung telah hilang punca pendapatan, dan sangat dalam 1,000 atau 1,200 event dah ditunda dan dah terus cancel, dan we might have lost about maybe 2.2 billion ringgit over the year. So finally, there is some light over at the end of the tunnel, and we are beginning to see events industry being allowed again by the government. Ya. Dan bagi Alive sendiri, kita akan menjangkakan acara akan diadakan dalam masa terdekat. Bagaimana bagi Para dapat mengambil langkah, dapat mengambil nafas lega apabila diberikan kebenaran untuk beroperasi semula? Ya, itu memang berita baik untuk semua komuniti industri acara. Komuniti industri acara bukan saja penyanyi atau pemuzik, tapi kita ada banyak lagi rangkaian masyarakat seperti kru, technical people, cameraman, and so a lot of us are now beginning to go back to work. And we have to be very, very vigilant about how the SOP is practiced and actually enforced on the event. So kita tidak akan membuat lagi kluster daripada industri acara. So this is the key information that Alive is trying to educate and also promote among the industry practitioners, that SOP is very, very important to be implemented in all our events. Ya. Syukri, bagaimana pula industri acara di China? Bagaimana terkesan akibat COVID-19 sejak sepanjang setahun lalu ini? Berapa banyak dianggarkan kerugian ataupun apa antara acara-acara besar yang terpaksa dibatalkan? Kalau Naila tadi sebut mengenai angka, mungkin saya tak dapat berikan secara spesifik berapa angka-angka kerugian yang dicatatkan. Tapi apa yang pemerhatian yang saya boleh buat sepanjang keberadaan saya di sini adalah bagaimana kebolehan mereka yang terlibat dalam industri acara ini mengadaptasi dengan situasi. Sebagai contoh, pada permulaannya mungkin ramai yang terpaksa keluar sebelum menggunakan aplikasi seperti 5G dan AI secara maya dan sebagainya. Mereka terpaksa keluar. Kalau kita cakap mengenai kesan, mereka terpaksa keluar dan daripada industri ini dan praktik kepada industri-industri yang lain. Tapi kalau kita cakap selepas wabak mereda, lekuk itu berjaya diratakan di China, kita lihat
banyak yang acara-acara tidak dibatalkan. Sebaliknya dibuat secara dual mode ataupun secara fizikal dan secara maya. Yang mana kalau kita boleh lihat banyak macam baru-baru ini ada juga Canton Fair, dan pada tahun lepas kita ada CIIE, iaitu Expo Import Antarabangsa China yang agak besar di China. Tapi ada juga event-event ataupun acara-acara yang terpaksa ditunda pada satu masa, yang mana seperti kalau kita lihat perkahwinan yang kita lihat dia tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan secara menyeluruh oleh pihak-pihak berkuasa di sini. Dan kalau kita cakap mengenai dampak ataupun impaknya, kalau sekarang ni kita lihat impaknya tak begitu besar, sebab kalau kita lihat dari segi kedatangan pelancong ataupun pengunjung itu sendiri antarabangsa, ada yang tak boleh datang, tapi ia ditimbal balik dengan kehadiran oleh penduduk tempatan yang kalau kita tahu penduduk China saja sudah mempunyai 1.4 bilion penduduk. Jadi andai kata kurang daripada 10% yang hadir pun, ia sudah meliputi angka-angka mereka yang tidak dapat hadir ke China. Farah, seperti yang kita dengarkan daripada Syukri tadi, industri acara di China tidak begitu terkesan walaupun tanpa kehadiran pelancong dari luar negara. Tetapi kalau kita lihat atau bandingkan dengan industri acara tempatan, adakah kita mampu bertahan tanpa kehadiran pelancong luar negara dan hanya bergantung kepada peserta dan juga audiens tempatan sahaja untuk kita adakan industri ataupun acara hiburan besar-besaran seperti dahulu? Saya rasa dalam hal industri acara Malaysia, kita sebab penduduk Malaysia hanya 20 hingga 30 juta. So, dan kita memang perlukan pelancong atau penonton daripada rantau ASEAN dan also international audience and also international promoters, especially in the MICE activity events. A lot of the exhibition organizers are from international companies. So we need the borders to be open to go back to see the kind of recovery numbers that we used to have before. So in Malaysia's case, I think the domestic market is helping in certain areas, like Expo Prabot atau Expo barangan buatan tempatan. Tapi yang the real business for our organisers only will be really recovered once we are able to open the borders, because our local domestic market is still very reliable on a big share of international market. So that is the main problem we are facing now. Dan juga sekarang sebab capacity dari SOP hanya 50%. So bukan semua venue boleh dapat beroperasi dengan kuantiti yang cukup dalam exhibition center or theatre, So this is another factor that the business side of it, we have to find a way to make the numbers work for the organisers. Thank you. Ya, seperti yang Farah katakan tadi, sukar untuk kita jangkakan bila sebenarnya industri acara ini dapat pulih 100%. Banyak yang kita masih lagi bergantung kepada industri ataupun pasaran global kan, daripada pelancong luar negara dan sebagainya. Jadi sementara kita menantikan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi sepenuhnya, ketika ini adakah industri acara menerima bantuan ataupun insentif yang mencukupi? Apa antara bantuan yang telah pun diterima sebelum ini? Kalau kita nak bercakap tentang insentif kerajaan, bagaimana boleh ditambah baik lagi? I think insentif yang pertama ialah memang kerajaan dah meluluskan acara beroperasi sekarang. So kita kena berterima kasih sebab kerajaan memang membantu dalam memulihkan industri acara secara berperingkat. So sekarang
memang is up to the organisers to create a new business formula untuk norma baru. Kita pula nak dengar daripada Syukri tentang inisiatif kerajaan ketika kita masih lagi menyaksikan penutupan sempadan antarabangsa dan kita perlu bergantung kepada audiens dan juga peserta untuk merancangkan semula industri acara ini masih lagi secara domestik. Dan sementara itu kita nak lihat juga inisiatif ataupun insentif kerajaan China bagaimana ataupun apa antara insentif yang mereka memperkenalkan untuk membantu penggiat industri acara di China untuk terus survive ketika ini. Menarik sebenarnya tebak tadi saudara Farah kata kalau di Malaysia kerajaan telah membenarkan operasi sekurang-kurangnya hingga 50% kan. Tapi kalau di sini kalau kita sebut mengenai insentif, sebenarnya saya boleh katakan rata-rata pengusaha di sini tidak begitu mengharapkan kepada insentif daripada pihak kerajaan, dan saya juga berpeluang untuk menemui salah seorang daripada pengurusan acara ataupun industri acara ini, yang mana beliau sendiri mengatakan kepada saya bantuan yang ataupun insentif, saya tak boleh kata ini insentif, dia seperti bantuan, hanya bantuan yang seperti keselamatan ataupun bantuan dari segi kesihatan, yang mana kalau kita lihat mereka untuk membuat satu acara ini perlu memenuhi SOP yang telah ditetapkan secara ketat sekali. Jadi selepas itu barulah mereka akan menerima bantuan seperti pegawai polis, ambulans dan sebagainya di event-event acara itu. Tapi saya melihat yang menarik ni di sini sebab mereka tidak begitu mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan, dan sebaliknya mereka secara independen lebih berusaha secara sendiri untuk membuka jalan mereka ataupun pave way untuk mereka sendiri untuk mendapatkan ataupun membuka balik bisnes event acara ini. Dan satu lagi, saya rasa yang paling besar kalau saya cakap bantuan ialah bantuan tentunya bantuan vaksin, yang mana kalau kita baca baru-baru ini China sudah pun memberikan bantuan vaksin sehingga 100 juta kepada penduduknya. Jadi saya rasa itu memberikan satu dorongan kepada mereka yang terlibat dalam industri ini untuk lebih yakin mengadakan industri ini, dan secara langsungnya juga memberi kepada mereka para peserta untuk turut sama tanpa berasa takut ataupun ragu-ragu untuk sama terlibat dalam acara ini. Saya rasa satu antaranya lah vaksin yang saya sebutkan tadi, Nela. Baik, selepas ini kita nak dengarkan lagi daripada Syukri. Apa agaknya SOP, protokol, garis panduan yang disediakan untuk industri acara ini masih lagi berlangsung tetapi dalam masa yang sama memastikan tidak berlaku jangkitan COVID-19 ataupun kurangkan risikonya ketika acara ini dapat dianjurkan di China, dan juga apa pengajaran yang boleh kita ambil di Malaysia. Tetapi banyak lagi yang kita nak kongsikan daripada Farah dan Syukri. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam agenda Awani Asia menceritakan tentang industri acara dan bagaimana untuk meneruskan kelangsungan ketika pandemik COVID-19 masih lagi menular di Malaysia. Dan kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Para Raja Gopal, Pengerusi Persatuan Penggiat Festival Antarabangsa Alive. Dan kita telah pun dengar dari pengalaman China tadi bagaimana mereka dapat meneruskan operasi, mengadakan acara secara dual mode, ada yang diadakan secara maya dan juga secara langsung. Itu apa antara pengajaran yang boleh kita ambil mungkin dari pengalaman luar negara yang Para sendiri melihat mungkin boleh ditambah baik untuk acara tempatan dapat lagi mematuhi SOP, tetapi dalam masa yang sama seperti yang Para katakan tadi, survival mode untuk bisnes itu masih lagi perlu diteruskan. Ya, kita sangat dalam industri acara, semua negara memang diimpak dengan COVID-19 sebab especially acara hiburan, kita perlukan penonton untuk menjual tiket, untuk pendapatan daripada penjualan tiket. So kalau acara maya memang menjadi satu not really a solution, it becomes a lifeline, temporary lifeline until the vaccination is done and people get confidence again dan tidak ragu-ragu lagi untuk kembali dalam satu tempat yang
dengan penonton-penonton yang lain. So the key thing now is the music industry and the events industry, we are looking into virtual as a temporary lifeline until we can go back to the live audience setting that we used to have. So apa yang kita dah belajar dari negara-negara lain, memang ada acara-acara yang sukses yang gunakan streaming dari mungkin sebab ada banyak pengikut dia seluruh dunia seperti BTS atau Blackpink, K-pop, memang dalam 500,000 orang yang membeli tiket, dan also they have a big fan base globally. Tetapi artis-artis yang mungkin tak sebesar itu memang tidak dapat sambutan yang sangat yang tinggi. So the virtual world is still an experimental world, but obviously live is not replaceable because live events have to have live audience. So that is the key thing that this business needs to go back to. So we feel that until vaccination is not completed, the SOPs are very important for us to be implemented. Seperti yang Para katakan tadi, acara secara maya ini hanyalah talian hayat secara sementara, temporary lifeline sahaja, dan acara langsung, live event ini perlu diadakan secara langsung, live, dan perlu dihadiri dengan orang ramai. Tetapi kalau pada masa yang sama perlu lagi patuh kepada SOP, adakah mungkin aura ataupun persekitaraan sesuatu acara hiburan misalnya ataupun muzik, adakah ia akan berubah sekiranya perlu patuh kepada SOP, misalnya kurangkan jumlah orang yang hadir, perlu patuh kepada SOP 50% kapasiti sahaja. Bagaimana itu pula akan mengubah mood sesuatu acara itu? Adakah artis-artis dan juga industri kreatif ini bersedia untuk mengadaptasi kepada suasana itu yang juga berubah? Memang satu soalan yang memang bagus. Yang sekarang ni kita dah hampir setahun di Malaysia memang tidak boleh membuat pertunjukan secara live, dan kita telah pun membuat 3 test event. 2 test event. Satu lagi akan berlangsung 9 hari bulan April, next Friday. So memang kita dah menguji dan mendapat respon daripada penonton-penonton yang telah datang kepada event norma baru. They are actually very okay with putting on a mask, adapting to the safe distancing, because end of the day they are able to enjoy their music and their performances live in front of the stage. So as long as that is possible, the fans are able to follow the SOP and they still enjoy themselves. But the bigger challenge is for the organizers and the promoters how to monetize in a small scale and also smaller capacity, half the capacity. So that is the challenge that we are, as Alive and as the industry practitioners, trying to revamp some of the models in our business now with the local artists, local suppliers, local venues and all that. So obviously, as you know, we all need to find a solution. So we have to work with what we have at this point in time, and this is the best solution that we have untuk menjalankan SOP, dan we are hoping that we can build up from here on, and then until negara kita dah fully vaccinated and also the borders are open, we hope 2022, 2023 we can at least see 70% or 80% of the market share that we used to have before the pandemic. Ya. Syukri, secara lebih spesifik, apa antara SOP ataupun protokol kesihatan yang perlu dikuatkuasakan di sesebuah acara langsung itu seperti yang kita lihat di Malaysia? Contohnya 50% kapasiti peserta sahaja dibenarkan di sesuatu acara itu. Di China pula bagaimana? Kerana kalau kita lihat di Wuhan, China seawal Ogos tahun lalu dah ada parti acara muzik besar-besaran sudah pun diadakan dengan begitu meriah. Apa antara SOP yang ada di sana sebenarnya? Okey, seperti yang kita tahu, border masih lagi tutup untuk daripada pelancong luar untuk ke dalam China. Jadi mereka
di fasa pertama itu, di peringkat pertama mereka sudah pun menolak daripada jangkitan daripada luar negara. Satu. Yang keduanya, macam contoh, saya bagi contoh yang paling mudah. Contohnya saya di Beijing. Beijing ialah kawasan hijau yang mana kes SIFA-nya sudah hampir menghampiri 4 bulan sejak kes terakhir di bulan Disember lepas. Jadi sekarang ini kalau anda kata sekiranya ada program berkenaan acara di Beijing, bagi penduduk di luar Beijing, contohnya di kawasan yang masih ada kes-kes yang sporadik contohnya, mereka perlu menjalani kuarantin ataupun 14 hari ataupun swab test dan sebagainya, semata-mata hanya untuk ke acara tersebut dan memasuki Beijing. Jadi ia memang sangat ketat. Sebagai contoh, kalau di Malaysia, konteks Malaysia, kiranya macam Perlis, saya difahamkan ialah kawasan hijau yang mana kes SIFA. Jadi andai kata penduduk dari Kuala Lumpur ingin ke Perlis untuk mengikuti, maka Perlis akan mengadakan prosedur yang sebegitu. Jadi memang ia agak ketat. Dan bagi mereka untuk membuat sesuatu event, bagi organizer pula, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada banyak pihak, termasuk pihak kerajaan tempatan, pihak polis, pihak keselamatan, pihak kesihatan dan sebagainya. Dan peringkat terakhir barulah mereka boleh membuat mengumumkan mengenai kewujudan acara itu. Baik. Dan seterusnya mengundang penonton dari pelbagai provinsi ataupun negeri-negeri lain ke kawasan itu. Baik, Syukri. Baik, terima kasih Ahmad Syukri Azmi, wartawan Radio Antarabangsa China CRI. Maaf kita tidak cukup masa, banyak lagi yang sebenarnya boleh kita kupaskan tentang industri acara ini dan pastinya banyak lagi yang boleh kita kongsikan selepas ini dalam kita menuju ke arah pemulihan. Dan juga terima kasih kepada para Raja Kopal pengerusi Persatuan Penggiat Festival Antarabangsa A-Live. Masing-masing berkongsikan sedikit sebanyak tentang pengajaran yang boleh kita ambil dari Malaysia dan juga di China, bagaimana untuk kita sokong industri acara tempatan ini untuk meneruskan kelangsungan operasi mereka ketika negara masih lagi melawan pandemik COVID-19. Sekian saja daripada saya, Naila Huda, dalam Agenda Awani Asia. Salam hormat.